boleh campur. Saya pun ada yang nasihat campur. Minyak habis saudat dan minyak zaitun boleh campur. Ada kalanya contoh makanan yang sifatnya panas, kita kena tengok dari segi konteks bila dia berubah bentuk tu, dia dah sifat berbeza. Ada setengah bahannya asalnya sifatnya panas, tapi bila sampai satu tahap dia akan berubah bersifat yang berbeza. Dari segi minyak bersaudat dan minyak zaitun boleh dicampurkan sekali. Dia banyak baik untuk masalah kulit tamunya. Eczema contoh, kalau minyak zaitun dia baik untuk masalah kulit yang biasa, tapi kes eczema yang sehingga berlakunya pendarahan sesuai dicampur dengan habatus sauda. Minyak kelapa darah pun juga sesuai untuk sedemikian. Minyak zaitun dan kelapa darah ni hampir sama dia punya fungsi. Soalan lain. Itu macam satu produk lain lah. Bagi saya dua tu dah cukup lah. Dua tu dah cukup. Saya tak pasti sebab saya tak pasti dari segi sifat minyak bunga matahari tu, tak pernah kaji. Saya tengok ada tak dalam ni. Bunga matahari ni ada minyak bunga matahari. Dia ada sifat panas dan sejuk Dan kalau dari segi kuantiti yang dicampurkan tu tidak banyak, mungkin tak ada kesan lah. Tapi kalau agak banyak, mungkin ada kesan. Dan saya hasilkan produk-produk yang saya hasilkan adalah berdasarkan kitab-kitab yang sedia ada ni. Sebab tu saya hanya lakukan gabungan yang produk yang syarikat saya keluarkan untuk kita gunakan di pusat rawatan adalah gabungan daripada kajian daripada kitab-kitab ni. Dia bukan daripada betul-betul kat luar lah. Yang pertama, satu, bila mana nak memilih makanan sunnah, saya dalam proses bila kita buat bisnes ni, kita tengok dari segi kita berikan yang terbaik kepada pelanggan. Dan di sini pentingnya keikhlasan. Bila nak meluaskan produk, antara perkara yang saya belajar dalam bidang perubatan Islam adalah keikhlasan. Contoh di pusat rawatan memang kami tak kenakan cas bayaran untuk rawatan. Dan nak keluarkan produk ni kena ikhlas, kita nak membantu ummah. Membantu supaya masyarakat ini memahami tentang makanan sunnah dan menggunakan makanan sunnah dengan betul. Kadang-kadang bila mana kita melihat seseorang tu terlampau komersial, dia keluarkan produk, banyak syarikat yang keluarkan produk terlampau komersial, dia memberikan fakta dan maklumat yang salah hanya sekadar nak melariskan jualan dia. Dia dicampurlah, dia letak macam-macam campuran bahan. Jadi kita lihat, kalau boleh gunakan hanya satu jenis pada satu masa. Contoh nak gunakan madu, ambil madu saja. Atau madu campur habatus sauda, madu campur cuka, cukup sekadar tu. Tak perlulah kita terpengaruh dengan testimoni. Kalau guna ni sembuh. Dan memang semua kalau di pusat rawatan pun, saya mula buat rawatan tahun 2008 sampai sekarang, tak pernah ada testimoni. Allah SWT yang aturkan sedemikian, termasuk dari segi rawatan penyakit-penyakit kronik ni, kita kena jaga dari segi keikhlasan, memberikan maklumat yang selengkapnya kepada pengguna. Jadi kalau boleh gunakan satu jenis pada satu masa, cuma aturan. Pertama, kes-kes penyakit kronik. Contoh hari ni mungkin amalkan cuka madu, esok tak payah. Lusa amal lagi, lepas tu tak payahlah. Atau amalkan 3 kali seminggu, tak perlu tiap-tiap hari. Kenapa dia cakap kebanyakan produk saya buat dia sebenarnya, cuma kita beri konsultasi, amalkan 2 kali sehari, setiap hari. Sebab kita nak jual produk. Kalau kita sebut amalkan 2 kali seminggu, lambat habis produk. Dia punya buyback tu lambat. Kita sebut makan 2 kali sehari, seminggu habislah, dia beli lagi. Itu strategi marketing. Cuma bila kita bagi khidmat pada pesakit ni, kita akan bagi khidmat nasihat. Kes ni tak sama, yang ni tak berapa serius, ambil sekali-sekali lah, seminggu sekali ke 2 kali seminggu. Yang ni dia memang ada masalah kronik ni, seminggu direct, jangan tinggal. Ikut aturan yang kita bagi, hari ni makan apa, esok makan apa, elakkan makanan macam ni. Dah tahu dia ada masalah angin dalam badan, elakkan makanan berangin. Dia ada masalah sendi, elakkan makanan sayur-sayur yang warna dia putih. Satu petua nak merawat masalah sendi. Masa saya cerita, setengah orang tu mungkin tak percayalah. Yang saya belajar dengan guru saya, siapa ada masalah sendi, gunakan kaki ayam. Ambil kaki ayam ni, biasa orang Jawa biasa buat. Kaki ayam buat sup. Makan kaki ayam yang ada lendir bahagian tepi tu. Mengikut kajian, yang lendir ni dia sama dengan kita punya pelincir.
diganti pengganti pelinci yang baik. Mula ramai tak percaya bila saya tunjuk satu kajian dekat US. Dia kena orang barat buat kajian ni, orang US buat kajian, dinyatakan bahawa kaki ayam ni berkhasiat untuk merawat masalah pelincir. Ramai yang percaya. Boleh share artikel dalam internet, satu artikel keluar dalam surat khabar berharian. Kaki ayam ni mampu merawat masalah artritis. Atau yang bagus untuk artritis termasuklah masalah berkaitan dengan sendi. Dan saya lebih suka sebenarnya kita sebagai umat Islam sampai menggunakan pemakanan sunnah, guna kaedah kerohanian. Contoh bulan Ramadan ini, kita setiap malam solat sunat tarawih yang hukumnya sunat muakkad. Satu terapi ni kalau ikut kajian, siapa ada masalah berkaitan dengan sendi, otot, kita buat fisioterapi, patah masalah sendi dan sebagainya, buat fisioterapi. Dalam fisioterapi kena gerakkan sendi dengan kerap. Contoh sakit sini, artritis. Jadi fisioterapi dia kena gerak dengan kerap. Jadi pada tubuh badan manusia ada 360 sendi. Dengan kita buat solat secara kerap, satu proses menggerakkan sendi secara aktif dan ia menghalang toksin uric acid ini termendak pada sendi-sendi kita. Kalau dia termendak ni jadi masalah. Jadi nak bengkok dan sebagainya bermasalah. Ini satu proses yang tanpa kita sedari. Sebab itu saya lebih suka dalam proses kalau di pusat rawatan, kita gabungkan dua-dua kaedah ni. Kaedah kerohanian dan kaedah menggunakan bahan alami. Ini kaedah yang paling bagus, tambah dengan doa. Doa-doa yang sesuai. Dalam buku saya, buku biografi jin ni lah, banyak yang saya sertakan doa-doa yang sesuai lah. Harga dia RM30. Dalam buku bingkisan ni lebih pada motivasi, terutama siapa yang ada masalah dirundung kesusahan, kegelisahan, kesulitan dalam hidup, dan kita buat kerjasama dengan CARE untuk sakit-sakit kanser. Wallahualam. Kalau ada soalan kita boleh jumpa di luar. Jadi dah pukul 12 lebih lah. Kita boleh jumpa di luar untuk sesi perbincangan lah, atau secara khusus. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak CARE atas kesudian menjemput kami untuk program pada hari ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan kalau ada jemputan untuk pengisian yang lebih mendalam secara khusus, kita boleh laksanakan pada siri yang akan datang lah. Sebenarnya program hari ini adalah program Jelajah Tibun Nabawi yang pertama. Jadi kami pilih pihak UPM sebagai tuan rumah untuk siri yang pertama. Dia akan dilaksanakan di beberapa APT pada masa yang akan datang. Dan antara intipati program ini sebenarnya termasuk khidmat rawatan Islam. Tapi bulan Ramadan ni kita rehat sikit lah. Kalau insyaAllah akan datang, kita akan sediakan khidmat rawatan Islam kepada siapa yang berhajat. InsyaAllah. Jadi saya segala pengisian perkongsian ilmu pada hari ini mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada saya mudah-mudahan perkongsian ilmu ini, percamahan ilmu ini memberi manfaat kepada kita semua dan Allah kurniakan kita kesihatan rohani dan jasmani yang terbaik. Wallahu a'lam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syekh Faizal di atas perkongsian yang sangat menarik. Aktiviti seterusnya di luar dewan ada pameran, jualan buku dan juga konsultasi secara percuma oleh tim Darul Nuraniah Sdn Bhd. Sehingga itu kita jumpa lagi pada siri pendidikan kanser yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.